Mahkamah Allah, boleh percaya ke? Salam daripada Hong Kong, Cyberport. Di sini APEC masuk hari ke-4 di Hong Kong. Itulah sebagai musafir. Sebelum, macam APEC kata, sebelum kita musafir, kita senantiasa berdoa, iaitu memohon kepada Allah untuk musafir, niat kita musafir kerananya. Dan di dalam musafir kita tuntut janji Allah untuk memberikan rezeki, dan rezeki dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja orang selalu sangka rezeki makanan ke projek ke, tapi sebenarnya ilmu dan usaha amal. Innal ladzi amanu wa amilus solihat. Kalau tidak, kita kerugian. Jadi dalam musafir ni APEC selalu berdoa dan mengajar diri berdoa, iaitu memohon Allah untuk memberikan rezeki yang baik, tapi juga secara khusus minta dipertemukan dengan orang-orang yang kita boleh berlaku dakwah atau kita menerima ilmu, mendapat sesuatu yang meningkatkan darajat kita di sisi Allah. Dan Alhamdulillah, bila saya menjejak kaki di Guangzhou minggu lepas, saya tidak mau balik walaupun Quantum Fair itu hanya 5 hari. Dan akhirnya Allah jawab. Waalaikumsalam. Salam Aidil Fitri Mubarak dari Kuantan, Pahang, saudara Syahmi Zaihari. Dan semalam pagi pun masa bersiar-siar di bawah, ini sekarang di Cyberport Hong Kong, bisa lihat, dan kapal-kapal tanker di tepi ini. Ini pun satu tanker tengah bergerak. Ini tempat mewah sangat. Rumah yang saya duduk ini harga berpuluh-puluh juta ringgit. Saya main tembak aja 20 juta, bisa dengan 60 juta. Dan sewanya beribu-ribu sehari. Tapi inilah Allah yang mengurniakan rezeki, yang maha berkuasa, dia kepunyaannya. Jadi dia bergerakkan hamba Allah, walaupun bukan Muslim, untuk menerima, bukan sahaja saya, tapi berapa kawan yang lain yang saya baru bertemu pun. Jadi ini semua perancangan Allah. Dalam kita musafir, kita mohon kepada Allah yang maha berkuasa, dan juga dalam mana jua keadaan. Dan musafir ini membuka peluang tentu sekali, dan sekali lagi telah dibuktikan. Ya, kemungkinan APEC akan duduk lagi lama di Hong Kong dan tanah besar China sekarang menjadi lebih kenyataan. Ini kita lihat dari mata dunia. Tapi sekarang saya nak bicara dari segi mata akhirat. Kerana ada satu potong ayat, kita selalu baca, yu'minu billah wa yu'minu bil akhir. Dan juga 5.50 waktu Malaysia. Tapi di Hong Kong ini sudah subuh. Ya. Sudah subuh. Jadi jadi waktu subuh di sana mungkin dalam 20 minit lagi. Jadi saya akan berbicara satu tajuk yang tentang beriman kepada akhirat. Kerana kita di dunia nyata, kita tidak rasa akhirat. Jadi soalannya, apakah kita boleh percaya? Apakah bisa kita percaya soalan? Jadi, dan ayat ini dikeluarkan dalam beberapa keadaan. Ya. Pertama, dalam ayat yang mula-mula surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimu nasala mimma razaqnahum yufikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, panjang tapi akhirnya Allah sebut sifat orang beriman ialah dia berpegang kepada akhirah dengan yakin, yu'minu bil akhirah yuqinun. Ulaika ladam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian itu mereka mendapat
petunjuk daripada Rabb mereka dan mendapat kejayaan. Biiznillah, kita memohon Rabbana atina. Kita memohon untuk kejayaan itu. Semua orang. Kita wajib harus atau ajar atau doakan menerima petunjuk Allah kerana diberikan kejayaan. Kita yang tak minta dilahirkan. Semua mahu kejayaan. Semua mahu kesejahteraan. Jadi, ayat lagi tempat, yu'minu billah, yu'minu bi akhir ni menyuruh tentang beriman kepada akhirah ini, bila berlaku jual beli. Jadi orang yang buat pertimbangan, ya, bagaimana kita dalam kontrak jual beli, perundingan sesama manusia. Kita berjual beli, Allah berikan hukum, jangan berat timbangan, jangan berat sebelah. Kalau awak beriman kepada Allah dan hari akhirat, bermakna secara langsung, bukan tidak langsung, bukan cara indirect, secara direct, anda dihukum di akhirat nanti kalau tidak adil. Apatah lagi mengupah hakim, makna rasuah. Banyak orang tak anggap rasuah sebagai berdosa, apatah lagi masuk neraka. Neraka atau apatah lagi berdosa. Okey. Kepada saya, amat sangat. Itu sebab saya menolak rasuah. Saya menolak projek berjuta ringgit. Pernah berlaku. Alhamdulillah Allah memberikan saya perlindungan dan hidayah untuk menolak. Kekuatan untuk menolak. Kerana ramai orang lemah untuk menolak jutaan ringgit. Bukan senang nak tolak dunia. Harta, tata, wanita. Bukan mudah nak tolak. Ya. Tapi sekarang saya sebut tentang mahkamah. Pertama, sebelum tu saya nak sebut tentang akhirah. Apa tu akhirah? Ada dua definisi. Satu, hari akhirat. Iaitu kiamah, kebangkitan. Lepas tu penghisapan, Malik Yaumiddin. Lepas itu, diberikan, orang kata apa, ganjaran atau hukuman. Ya, saudara Samira. Setuju apa kalau sekarang ramai orang berilmu tapi kurang beriman? Ya, saya setuju kerana disebut dalam dua perkara. Satu dari sini, Nas sudah sebut dari dulu lagi, iaitu makhdhub menurut ulama mentafsirkan golongan makhdhub mendapat murka Allah ialah berilmu tak beriman. Iaitu kita kata Yahudi lah, tapi bukan semua Yahudi. Kerana Allah tak sebut itu di Yahudi di sana. Tapi soalan lagi satu ialah tentang hari ini. Itu sebablah saya kena sebut mahkamah. Kerana banyak orang berlaku rasuah. Dia ada gejala bila orang tak beriman ni. Dia berlaku zalim. Dalam perjanjian. Oh, saya kena. Apa yang kena? Bukan saja dengan lawan. Semua dengan kawan. Kita tak buat perjanjian dengan lawan. Kita buat perjanjian dengan kawan. Berapa ramai kawan. Apek sendiri. Mungkin janji atau tunjuk sifat-sifat tidak Islamik ke dia bilang. Bila jual beli barang. Dia tak beritahu cacat celah. Ini satu peristiwa lama. Dia dah tahu cacat celah. Melainkan dia tak tahu. Tapi ada orang, dia dah tahu ada cacat celah. Mengikut sunnah, ikut hadis. Kita jual anggur misalnya. Kita dah tahu itu ada anggur buruk. Kita letak di bawah. Itu menipu. Itu tidak ikut sunnah. Tapi ikut tadi ayat mengenai berat timbangan. Itu memberatkan kepada diri kita. Tentu sekali neraka. Bila Allah sebut yu'minu bi akhir, kamu langgar neraka cara simple. Cara simple. Jangan ambil harta orang cara zalim. Bila berkaitan zalim, dosa neraka. Bila kahwin, lebih baik kalau tak boleh berlaku adil, adil lawannya zalim, zalim dosa neraka. Ini Ustaz Daim, timbalan qadhi. Masa lepas apek juru nikah apek tu. Jadi apek tanya. Jadi ini ustaz-ustaz jawab. Jadi saya sampaikan. Ya, dan jadi bukan kata terpulang. Ialah memang terpulang lah kepada Allah nak berikan kita hidayah ke tidak. Apa betul apek untuk elak perkara sedemikian. Ini. Jadi sekarang kita kena melalui tafakur. Inilah jalan tafakur. Ya. Kepada saya. Ilmu satu. Ilmu pun satu masalah. Semalam saya turun kat bawah. Ini kat bawah ni. Ini dah subuh ya.
Ada kapal-kapal ni tepi laut di Hong Kong. Alhamdulillah. Bukan senang nak duduk di sini. Saya terdengar seorang kata min aidin wa faizin. Sebenarnya seorang orang gaji Indonesia daripada Indramayu. Jadi saya pun tegur dia balik. Salam Aidul Fitri Mubarak min aidin wa faizin. Saya tengah jalan, dia tengah tegur muslimat lain. Dan itulah ucapan sebenarnya hari raya ialah bin aidin wa faizin. Tabarakallahu minkum. Saya tambahkan tabarakallahu minkum tabarakallahu ya karim. Ini saya dengar, saya cari apa ucapan sebenarnya hari raya. Apakah hari raya minta maaf zahir batin? Nampak sangat saya boleh terasa. Untuk jawab saudara Syami Zahari, pertama fitrah kita boleh rasa. Adinu fitrah kan manusia fitrah. Pertama fitrah kita rasa something not right. Sesuatu tak betul. Kita check dengan hukum. Hukum kata, boleh, lu boleh makan. Tapi kita rasa something tak betul, kita siasat lagi. Kerana ini agama keadilan. Ini agama fitrah. Dan Allah ada satu mahkamah, Yaumiddin, di padang mahsyar, sebut dalam Quran. Dan Allah sentiasa mengungkit-ungkitkan, sentiasa menceritakan balik. Dan banyak orang risau. Apek pernah jumpa orang yang datang kepada Apek, dia risau dia kena hukum di akhirat. Dia tanya saya telah berlaku ini kesalahan demi kesalahan tertentu macam mana? Ada sekurang-kurang 2. Saya tak boleh ingat dalam masa berapa bulan, berapa tahun yang lepas. Tapi kita sendiri juga, jangan tanya orang, kita sendiri pun juga terfikir, aku ni masuk neraka ke tidak? Ini lagi satu. Kena ada ilmu, satu, bahawa anda lahir Islam, anda ahlu baik, anda keturunan sultan pun. Tidak ada jaminan. Keturunan Nabi pun. Nabi Muhammad SAW sendiri pun kata, saya tidak tahu apa maksud tak tahu apa akan berlaku pada saya. Dunia wa akhirat. Syurga ke neraka, Nabi pun tak tahu. Disuruh baca ayat jampi orang musyrik. Tolonglah baca ayat jampi awak ni, orang alim ke apa. Tolong doakan. Aku sendiri pun tak tahu, Nabi jawab tentang nasib saya. Bukan Nabi lokek. Bukan nak charge duit pun. Dan boleh mungkin dapat duit. Bila baca jampi-jampi, dapat duit. Habuan dunia. Apa tempat orang yang buat demikian? Menjual agama. Mendapat upah. Sekurang-kurang tak duduk dengan Nabi lah. Kerana Nabi tak boleh terima upah. Diharamkan dibayar. Kerana ada ayat menyatakan kami tak minta apa-apa balasan. Mana tak dapatlah apa-apa balasan kerana Allah yang balas. Ya. Timbul persoalan macam mana mau hidup ya. Di sanalah Al-Quran jadi panduan. Macam mana dapat rezeki? Musafirlah engkau. Berkahwinlah. Ayat berkahwin saya tak jumpa dengan jelas. Tapi bila Allah suruh berkahwin, mesti dapatkan jalan. Anak. Ramaikan anak. Ada ayat. Bila Allah dah bagi pasport. Bukan senang nak dapat. Sebenarnya datang Hong Kong senang. Cuma susahnya. Mahal sangat. Beribu ringgit sehari awak punya belanja kalau nak hidup macam di Kuala Lumpur. Ya? Jadi, macam mana kita nak dapat rezeki bila Allah sebut ayat dalam Quran? Itu sebab penting baca Quran. Tapi sedihnya kita hafal-hafal hadis yang janjikan benda bukan-bukan dan tidak dicek sahih ke tidak. Dan Buya Syakur dah kata, sahih ialah bila aku berada di depan Nabi. Quran tak payah. Quran sahih. Ya? Tapi orang, surat cinta Allah ni bila biarkan, bukan salah saya, bukan saya untung kalau tuan-puan ambil. Kerana bila tuan-puan ambil, kita akan tengok kejayaan pada tuan-puan, kepada rakan-rakan, lagi makmur, lagi tak payah tipu-menipu. Orang tipu-menipu ni, ini soalan nak elak. Kerana dia rasa terdesak. Dia rasa, kalau aku tak tipu ni, bukan aku tipu. Dia kata, aku lengah-lengahkan. Ini pun menipu juga. Lengahkan. Apa yang kau tengah lengahkan, kena cek dong. Kena cek. Ya. Halalkan. Halalkan. Senang ya. Halalkan. Saya halalkan. Awak ada hak untuk halalkan. Itu satu soalnya. Ya. Jadi, bila Allah sebut satu ayat tu, dia bagi izin, dia bagi kurniaan. Contoh, anak tadi ya. Anak kamu, kami yang bagi makan. Jangan bunuh anak. Kami bagi dia makan, rezeki. Sebenarnya tak sebut makan. Rezeki. Rozak namanya berikan dia segala kemudahan. Sampai
exam tak payah PTPN, tak payah exam, tak payah sekolah. Apa cerita tu orang tak percaya. MRSM ni penting bang. Ijazah ni penting. Ui. Jadi Apek tak ada ijazah, Apek membuktikan. Bukan Apek membuktikan. Allah mengizinkan. Allah memberi petunjuk, membuktikan bahawa tidak perlu apa sija. Kerana sija Allah saja. Mahkamah pun sama. Mahkamah di dunia tak mungkin memberi keadilan kepada anda. Ini Najib ke, Rosmah ke, Zahid ke. Ini Anwar nak Saman Mahathir ke. Tak mungkin mahkamah akan bergaduh di mahkamah tapi mereka boleh sembunyikan. Aku dah lupa. Saya tak ingat. Ya? Atau ya tak relevan. Jadi mahkamah dunia ini awak boleh sembunyi. Tapi di akhirat mahkamah Allah, Allah dah sebut. Kami tahu isi. Kami bongkarkan. Dedahkan isi hati kamu. Oh, ya. Jadi kepada tasawuf dan kita dan sufi, kita kata depan manusia jaga lidah kamu. Depan Allah jaga hati kamu. Itu dia. Macam mana elak hati kamu? Kerana surah Al-Ra'd ayat 11 ke apa. Dah cerita. Kami tahu. Kamu sembunyi ke tak sembunyi? Sembunyi ke? Manusia mesti sembunyi. Aduh. Kita depan orang. Depan awet. Mesti sembunyikan niat. Awet depan lelaki. Sembunyikan niat. Kan? Awak jangan cuba sembunyikan. Apa tahulah. Kita dah lalui hidup. Kita dah lalui. Tak mau ungkit-ungkitkan. Tapi kita akan sembunyikan. Ini aku sebenarnya. Ini rancangan baik aku. Tak sebut jahat pun. Tapi Allah kata, kami tahu apa dalam hati kamu. Kamu sembunyikan atau dedahkan. Kami akan bongkarkan di mahkamah akhirat. Macam mana Allah ada masa nak bongkarkan 100 bilion manusia. Dan pada satu hari, pada perkiraan kamu, beribu tahun sebenarnya. Macam mana tu. Tapi orang kata nanti semua hancur. Tidak. Dunia ni tak hancur. Kenapa tak hancur? Kerana Allah jadikan. Allah tak hancurkan apa dia jadikan. Ada harp ni, harp menghancurkan gempa bumi. Tidak. Ini kajian sains, juga logik dan juga ayat. Daripada ayat Allah, Allah bila jadikan sesuatu dengan baik, turunkan manusia kepada satu baladil amin. Dia amin selama-lamanya. Hancur sekejap? Mungkin. Hancur sebahagian? Mungkin. Tapi tak hancur seluruhnya. Itu kata gunung ganang bertebarang dengan kapas. Itu persepsi diri bila maut. Semua hilang. Lepas tu kamu bangkit. Peher. Kamu kan bangkit. Itu dia. Tengok sekali lagi. Nak subuh ya. Okey. Ni laut di tepi Hong Kong. Kenapa PSC tunjuk laut tepi Hong Kong ni? Kerana tak biasalah pergi Hong Kong ni. Maklumlah Hong Kong ni tempat yang mahal. Jadi APEC pun dulu Brazil, Rusia, Amerika, Afrika Selatan, Australia, mana lagi China, Jepun, Germany, Eropah. Saya pergi kerana kita kagum. Mesti kita kagum. Mana saudara saya di Paris, minum kopi, 4 euro satu espresso kecil. Montparnasse. Boleh tengok Eiffel Tower. Apek sudah pergi sana. Alhamdulillah Apek. Berdoakan Allah kurniakan jadi apa? Fabi ayalah irabikumah tukaziban. Apa? Nikmat Allah kami nak dustakan. Nanti akan diadili. Oh, dah masuk subuh ya. Okey, 65. Ya, Apek belum lagi subuh. Belum lagi. Sudah subuh lama di Hong Kong di sini. Jadi menyambung tentang soal kita elak di mahkamah. Macam mana pun Allah akan adililah. Kenapa? Kerana Allah adil. Itu sebab semasa pandemik apa cakap jangan risau. Allah ada. Tapi banyak orang risau aku kena hilang pekerjaan aku. Allah jangan risau. Allah ganti. Dan ada yang datang kepada saya bila saya jumpa ni 2-3 tahun bulan ini selepas 3 tahun pandemik palsu. Mereka beritahu saya betul apa? Saya dapat kerja lebih baik. Kami menang. Saya tak ada nampak lagi satu yang kalah ya. Yang kalah ini kadang kita kena tafakur balik. Kadang jawapan tu ada depan kita. Kita tafakur. Ini sebab pentingnya akal tafakur. Kerana kalau kamu pegang saja tanpa akal, orang kata akal ni boleh buat jahat. Boleh tahu kalau seorang tu buat jahat.
hati kamu. Allah ni adil lah. Bila kamu sembunyikan sesuatu dalam hati kamu, Allah dedahkan sekarang juga kamu boleh rasa, aku ni baik ke jahat. Aku dengki, aku benci dia ni. Awak sendiri tahu kamu dengki. Macam mana elak dengki? Itu satu soalan yang lebih besar. Kamu jauhilah. Kamu halalkan. Dan kita jangan, kita musafir lah macam apa ya. Musafir supaya tidak menjadi timbul masalah. Kerana besok di mahkamah kan berat. Ya? Berat kalau kita buat sesuatu kesilapan. Ya? Kita berat. Jadi itu pasal akal amat penting. Berfikir-fikirlah. Apa yang anda buat ini betul ke tidak. Ya? Dan Allah berikan karma. Ada orang percaya karma. Tidak ada mahkamah di akhirat. Tidak ada akhirat. Ada dua makna akhirat. Satu ialah selepas ini akhirat. Di dunia pun. Ada satu tafsir. Satu lagi betul-betul akhirat pada masyarakat. Syurga neraka yang kekal abadi. Kerana ada ayat wal akhiratu khairul laka minal ula, ialah tentang selepas. Yang lain baqa fiha abada. Ya, saya bukan penafsir, saya suruh baca sendiri kerana Allah bercakap dengan setiap orang melalui Al-Quran. Allah bercakap dengan anda. Ini mukjizat yang Allah, macam mana Allah buat? Tak tahu. Tapi kita kata tak boleh, takkan Allah boleh cakap dengan aku. Itu sudah memindunihi, meletakkan hijab antara kamu dan Allah. Lepas di mahkamah, Allah angkat hijab. Sebenarnya tak ada hijab sebenarnya. Di mana kamu berpaling di situ wajah Allah. Kita berpaling ke Hong Kong ni sudah subuh. Lama dah subuh. Sejam lebih subuh di sini. Ya. Kita dah boleh solat subuh di sini. Dah solat subuh lebih dari sejam di Hong Kong sini. Ya, kerana musim panas ni. Matahari sudah condong naik tapi masih sejuk 25, 27 darjah Celsius. Ya. Mungkin kemungkinan apa pergi ke Beijing minggu depan. Wallahualam. Balik ke Shenzhen, ke Beijing. Wallahualam. Sentiasa doakan, ya Allah. Berikan, ya Allah. Tuhanku, kurniakan aku rezeki musafir, mengingati engkau. Jadikan aku antara orang yang bersyukur. Kerana Allah sebut sedikit yang bersyukur. Jadi kita doakan kita jadi orang yang bersyukur. Tadabbur Quran penting. Kerana tanpa membaca ayat Allah, macam mana kita tahu? Subhanallah. Mendengar hadis-hadis. Ini berat ni. Berat. Quran sahih sekali. Bukan sahih. Memang sahih. Tak ada yang lain sahih. Yang lain dengar cakap orang. Tak payah gaduh lah. Saya pun tak suka bergaduh. Kerana inna mu'minu ikhwan. Kita tak boleh cumur-cumur antara satu sama lain. Jadi kita ikut ayat Quran satu. Dan kita langgar mencumur sesama orang Islam. Di mahkamah Allah esok. Macam mana nak jawab? Kamu ikut sekian ayat saja. Macam mana tentang ayat lain? Macam mana nak jawab dengan Allah? Ya? Jadi tidak ada pengantara kita dengan Allah. Sekarang. Min duni. Jangan ada pengantara. Jangan ada sekutu. Jangan ada lah. Jangan ada lah. Bila baca ayat Allah tu jangan tanya, aku boleh faham ke ayat Allah? Allah kata dia yang bagi faham. Dia yang turun dalam bahasa yang kamu faham. Ni bahasa Arab ni. Ada terjemahan. Siapa buat terjemahan? Allah juga. Bahasa Melayu daripada Allah juga. Penterjemah pun ilmu daripada Allah juga. Mana dia bagi tafsir benda bukan-bukan. Dan berbagai tafsir tak apa. Bacalah semua tafsir. Saya baca. Itu sebab saya tahu zalika bukan ini. Tapi itu. Saya sampaikan lah. Kurang-kurang Apek ada sampaikan. Tapi jangan ambil apa-apa yang Apek sampaikan saja. Don't take my word for it. Go and find out yourself. Apek doakan ada fitri ini dan subuh ini kita semua mendapat barakah, perlindungan dan urusan kita di sisi Allah semua terjamin dan kita bersatu. Bersatu. Macam mana satukan umat? Wallahualam macam mana satukan umat. Tapi Allah saja yang boleh satukan. Walakinna Allah fabainahum. Dan Allah pernah berjanji dalam Quran, dia boleh angkat siapa dia suka walaupun seluruh dunia menentang dia. Maknanya tak ada bersatu jugalah. Seluruh dunia menentang. Tapi Allah angkat. Intan salah yang surukum wa yusabbi aqdamakum. Sesiapa bantu urusan Allah. Ini berceramah ini saya nak bantu urusan Allah. Niat nak bantu urusan Allah. Apa urusan Allah? Apa urusan Allah? Menyatukan. Menyuruh manusia menyatu. Menyuruh orang mazhab-mazhab menyatu. Wasabilah, wahabi yang salafi dan sunni dan syiah dan sufi. Dan juga yang tak kira lah orang Islam macam mana. Bersatu. Bila bersatu,
urusan Allah. Allah akan bantu urusan saya. Alhamdulillah, Allah bantu urusan saya. Allah bantu banyak. Dan Allah akan kuatkan kedudukan saya. Dan juga sebaliknya, kalau Allah nak jatuhkan seseorang, kamu panggil semua. Dia mesti dia panggil. Masa naik dia tak panggil. Allah kata sesiapa pun nak jatuhkan kamu, tak boleh. Tapi bila Allah nak jatuhkan kamu, sesiapa pun tak boleh bantu kamu. Mestilah awak tengah jatuh, orang tak kisah. Tapi awak panggil juga. Panggillah semua di langit dan di bumi. Awak panggil jin pun. Oh ya, ada orang bela jin. Ada tak? Saya dengar lah. Tapi saya kata tak ada guna. Kerana ayat tadi tu. Tak ada guna. Kamu tak boleh buat apa-apa. Jadi ini pengingatan kepada diri. Kepada semua. Kita mesti social project. Bukan projek aku dah jumpa Lailatul Qadar. Mana datang itu ayat. Main bandai. Ialah kamu laksanakan. Kau dah baca khatam Al-Quran. Tak. Kau tak faham. Sia-sia. Di akhirat, Allah tak akan berapa kali khatam. Manusia menyatakan pahala. Tapi Allah nyatakan ayat dia. Kamu ada tak melaksanakan apa yang kamu baca? Mampu. Apa aku baca? Itulah ayat Allah saja yang agung. Di pada mahsyar mahkamah Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.